Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Okey, pada hari ini saya akan mengadakan kelas secara virtual iaitu video online. Hari ini saya akan cuba untuk mengulang kaji semula kepada topik 1 iaitu pengenalan kepada industri makanan. Jadi saya harap semua pelajar dapat memahami apa yang saya nak cuba terangkan topik 1 ni secara lebih ringkas. Okey? Okey, jadi kita kena ketahui dahulu industri bermaksud satu kompleks yang bercirikan perniagaan dan juga membekalkan makanan. Dan dia terbahagi kepada 3 sahaja iaitu pertanian, kedua ialah pemprosesan makanan dan yang ketiga ialah perkhidmatan makanan. Okey, di mana untuk pertanian, anda akan tahu pertanian juga merangkumi bercocok tanam, ternakan dan juga makanan laut, iaitu meliputi industri padi, perikanan, penternakan, sayur-sayuran, buah-buahan dan pertanian bernilai tinggi. Jadi kita kenal pasti, pertanian bukan sekadar tumbuh-tumbuhan semata-mata, malah ia juga merangkumi ternakan haiwan-haiwan dan juga ternak perikanan. Okey, so itu adalah pertanian di dalam industri makanan. Jadi yang kedua pula ialah pemprosesan makanan, khusus untuk menyediakan produk segar dan juga membuat produk makanan siap. Di mana pemprosesan makanan ini adalah satu proses yang akan menjadikan makanan lebih tahan lama dan juga selamat untuk dimakan. Macam mana dia boleh untuk buatkan makanan lebih lama, tahan lebih lama dan juga lebih selamat adalah dengan halang kerosakan makanan serta mengelakkan mikroorganisma, seterusnya meningkatkan jangka hayat, boleh menjadikan makanan lebih menarik, enak, berkhasiat dan mudah dicerna. Jadi ini adalah tujuan pemprosesan makanan, di mana dia boleh buat semua perkara-perkara ini adalah khusus untuk membuatkan makanan itu menjadi lebih tahan lama dan juga lebih selamat. Dan yang ketiga ialah perkhidmatan makanan yang juga terkandung seperti perniagaan, institusi dan syarikat yang menyediakan makanan di luar rumah ataupun diikutkan selain daripada rumah. Itu adalah satu perkhidmatan makanan. Ia juga merangkumi ataupun dikenali sebagai satu premis yang menjalankan aktiviti berkaitan penyediaan, pengawetan, pembungkusan, penyimpanan, pengiriman, pengedaran dan juga penjualan makanan. Jadi kena ingat, perkhidmatan makanan ni luas. Dia bukanlah saja contohnya kalau kita ingat fast food saja yang menyediakan makanan. Tidak. Bukan itu saja perkhidmatan makanan. Malah contohnya kilang plastik yang membuat makanan juga dikira sebagai satu perkhidmatan makanan kerana dia telah membuatkan pembungkus makanan kepada industri makanan tersebut. Okey, sekarang kita datang ke elemen sistem makanan yang terbahagi kepada 7 tetapi diringkaskan kepada 6 iaitu pengeluaran, pengilang, pemprosesan, pengedaran, pemasaran dan juga pengurusan sisa industri. Okey, daripada kena 6 ini kita akan ada penambahan, pengesanan dan juga jenis pengurusan sisa industri. Okey, kena ingat elemen sistem makanan ada 6 selepas daripada pengeluaran iaitu daripada hasil bahan mentah. Kita kena faham maksud pengeluaran ni adalah daripada contohnya kita adalah menternak ayam. Menternak ayam mungkin daripada telur ayam, diternak untuk menjadi seekor ayam yang besar dengan saiz yang berapa, barulah kita boleh membawanya untuk menjadikan pengagihan makanan dibawa ke kilang. Waktu di pengilang itu adalah tempat di mana ia kumpulkan semua bahan mentah untuk digunakan ke proses seterusnya, di mana yang ketiga adalah unit memproses makanan tersebut untuk menjadikan lebih tahan lama dan juga selamat dan menjadikan lebih menarik. Itu adalah semua tugas memproses makanan. Okey, selepas daripada pemprosesan ialah pengedaran di mana setelah saja makanan itu siap menjadi satu produk yang akan diedarkan ke pasar raya ataupun kedai-kedai ataupun supplier-supplier. Okey, selepas daripada pengedaran, dia tambah satu lagi iaitu satu proses pengesanan. Di mana proses pengesanan ini ialah produk yang telah pun diedarkan perlu didokumentasi dan ada rekod proses supaya selepas daripada itu mudah untuk kita membuat sistem penarikan balik sekiranya berlakunya produk tercemar ataupun aduan daripada customer berkenaan keselamatan makanan tersebut. Okey, seterusnya barulah kita datang ke pemasaran
Di mana pemasaran ini adalah proses jual beli di pasar raya, di kedai, di mana ada penjual dan ada pembeli. Dan yang terakhir sekali selepas penyediaan dan makan ini ialah pengurusan sisa industri. Daripada pengurusan sisa industri inilah kita akan pulang semula untuk mendapatkan semula pengeluaran. Okey, untuk pengurusan sisa industri ini dia terbagi kepada dua, iaitu pengurusan bahan buangan dan juga pengurusan sisa kumbahan yang akan membawa kita ke subtopik yang seterusnya iaitu pengurusan sisa industri. Selepas kita ada semua elemen proses makanan, kita pasti akan ada impak sisa industri makanan terhadap alam sekitar. Jadi antara impak sisa industri makanan terhadap alam sekitar ialah pertama berkenaan dengan ekonomi, iaitu kos penyelenggaraan tapak pelupusan sisa yang tinggi. Kerana kian hari, kian tahun nak diikutkan penjanaan sisa industri berkaitan makanan adalah sangat-sangat tinggi. Jadi tapak pelupusan sampah menjadi semakin kecil ataupun memerlukan ruang yang lebih besar. Jadi kos penyelenggaraan tu perlu lebih besar untuk mereka merawat semula semua sisa-sisa industri tersebut. Okay. Kedua ialah global, iaitu kesan greenhouse gas akibat daripada perebutan sisa makanan dan gas metana dari tapak pelupusan sisa. Nak ikutkan memang akan ada semua sampah-sampah ini akan dikumpulkan ke tapak pelupusan sisa dan seterusnya greenhouse gas ni ialah salah satu gas yang akan keluar akibat daripada gas metana yang keluar daripada sampah yang menjadi reput. Dan yang kedua adalah akan berlakunya global warming, climate change, ozone depletion akibat daripada pembakaran sisa industri makanan. Dan kita serba tahu sekiranya di tapak pelupusan sisa yang lebih jauh daripada kita punya kawasan perumahan, mereka akan membakar sampah-sampah ini kerana mungkin terlalu banyak. Jadi daripada situ akan berlakulah semua impak terhadap global ini. Yang ketiga ialah berkaitan dengan sosial, iaitu penyakit berleluasa akibat dari pembiakan serangga dan haiwan perosak. Okay, ini ikutkan tak perlu dekat tapak pelupusan industri yang besar-besar. Tapak pelupusan kita yang dekat-dekat ni pun, contoh kalau kita nampak sampah tersebut telah pun terburai di tepi jalan dan ulat pun telah berjalan-jalan, daripada ulat menjadi ke lalat masuk ke makanan kita. Makanan kita akan menyebabkan kita mendapatkan penyakit kerana ada mikroorganisma yang telah pun berada di dalam makanan tersebut. Jadi daripada situ sahaja penyakit mampu berleluasa dengan pengurusan sisa yang tidak teratur. Okey? Dan yang keempat ialah berkenaan dengan alam sekitar. Sudah tentulah apabila sisa industri tersebut tidak dikawal dan diselenggara dengan betul, maka ia akan menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran sungai, pencemaran air dan pencemaran bau. Okey? Okey, nak diikutkan sudah habislah kita tentang topik 1. Ia adalah rangkuman ataupun sekadar sebagai ulang kaji kerana minggu hadapan akan ada ujian. Jadi untuk tutorial pada hari ini, saya hanya ingin menambahkan ilmu ataupun menambahkan manfaat kepada anda semua untuk anda semua lebih yakin untuk membuat pembentangan pada minggu hadapan juga. Jadi ini adalah tutorial untuk hari ini. Jadi tutorial untuk hari ini saya mengharapkan semua pelajar perlu menghantar satu video tugasan di mana saya telah pun menyerahkan skrip untuk setiap pelajar. Jadi setiap pelajar perlu menghafal skrip tersebut dan cuba bercakap di hadapan kamera seperti kriteria-kriteria yang saya katakan ini. Okay, yang pertama, video dimulakan dengan hai. Okay, contoh ya. Hai, saya Aisyah binti Muhammad Marsin. Ataupun nama pendek. Hai, saya Aisyah. Okey. Lepas tu terus bercakap mengikut dialog yang telah diberikan. Contoh. Hai, saya Aisyah. Industri makanan terbahagi kepada 3. Itu adalah contoh. Okey. Selepas itu, sewaktu rakaman, mata tepat pandang ke kamera seboleh-bolehnya. Tolonglah. Contohnya kalau awak memang tak boleh sangatlah nak hafal kan. Nah, awak letaklah kertas tu depan kamera awak, sama ada awak nak guna kamera laptop ke kamera handphone ke kamera apa-apa kamera yang awak ada. Awak boleh cuba gunakan apa-apa aplikasi yang boleh digunakan. Sebolehnya hafal dialog yang diberikan supaya tidak membaca sewaktu sesi rakaman. Rakaman tidak melebihi 1 minit diikutkan sebab setiap dialog yang saya kasih tu tak lebih 1 minit pun. Melainkan awak cakap satu-satu. Maka lambatlah dia. Okay?
Dan efek khas contoh pop-up wording dibenarkan. Macam kita tahu, alah contohnya tiba-tiba industri makanan terbahagi pada 3. 1, 2, 3. Contohlah kan kalau ada part yang memang kena buat macam tu. Efek nak guna props pun boleh. Contohnya saya ada kertas, saya tulis contohnya industri makanan. Ini sebagai contoh. Industri makanan terbahagi kepada 3. So itu adalah contoh. Lepas tu sila pastikan video dalam bentuk MP4 untuk disubmit untuk tugasan pada hari ini dan hantar tugasan pada hari ini sebelum jam 11 suku pagi. Okey, itu sahaja video virtual online saya pada hari ini dan kita akan berjumpa semula pada hari Jumaat depan untuk ujian dan juga untuk pembentangan kedua. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih semua.